Jadi seperti biasa, kalau kita ke sesuatu lokasi, kita akan mengenal budaya melalui masakan dan juga makanannya. Hari ini ada dua resipi yang akan kami tunjukkan kepada anda kalau ke Kelantan. Siapa yang tidak tahu tentang nasi tupai ataupun nasi tumpang hari ini dan juga kuih kato. Ada dua resipi bersama dengan saya pada hari ini. Ada dua chef yang juga merupakan pensyarah kepada pelajar di Universiti Malaysia Kelantan. Di sebelah kanan saya, Encik Muhammad Syakir Zainul Azman. Zainul Zaman. Okey. Dan juga di sebelah kiri saya, Dr. Nur Ida Fatihah Cik Syaifulizam. Okey. Chef akan menunjukkan kuih kato dan juga chef akan menunjukkan nasi tupai. Okey, kita mulakan dengan nasi tupai dahululah. Okey, boleh. Hari ini kalau kita nak masak dia panjang lama. Ya, betul. Proses nak masak memang panjang. Okey, mungkin chef boleh ceritakan dahululah proses memasak nasi tu. Dan juga saya agak tertarik apabila kita makan nasi tumpang, nasi dia lembek sikit. Ya, betul. Okey, so pertama bila kita nak buat nasi tumpang ni, yang pertama kita kena tahu kita kena buat dia sehari awal. Sebab kebiasaannya nasi tumpang ni kita akan makan pada waktu pagi. So, sesiapa yang buat nasi tumpang ni kebiasaan dia orang panggil dia burung hantu lah. Burung hantu. Dia kena berjaga daripada petang sampailah malam. Sebab lauk dia banyak ah. Lauk dia banyak. Cuma asas lauk dia biasanya kita akan gunakan udang dengan telur dan ada serunding. Serunding. Kalau yang ni ikan ni? Ini macam optional ataupun kita panggil sebagai tambahan lah kalau kita nak tambah dia punya tu. Dari segi budaya, dari segi faktanya, yang wajibnya memang udang dengan telur lah. Yang wajibnya first thing first memang kita kena ada nasi dia tu lah. Nasi, lepas tu udang bersama telur digaul and then serunding. Dengan serunding itu. Ya, betul. Dan nasi ini memang dimasak memang begini intention dia. Ya, betul. Intention dia sebab kalau kita tengok pada sejarah dia dulu kan, orang buat ni sebab untuk pekerja-pekerja nelayan apa semua. So, isteri-isteri ni dia come out dengan satu masakan yang supaya dia boleh memanjangkan jangka hayat makanan tersebut. Dan kalau kita pergi ke kedai kan, ada banyak nasi tupai yang murah sikit, yang mahal sikit, dia berdasarkan berapa jenis lauk. Berapa minimum, berapa maksimum lauk yang ada dalam nasi tupai? Nasi tumpang kebiasaannya dia mesti yang kena ada macam saya sebut tadi lah. Sambil-sambil tu bolehlah cuba kita nak tunjukkan bungkus nasinya. So, sambil-sambil tu. Ataupun pembantu chef boleh tunjukkan, chef boleh bercerita. Alright. So kebiasaannya nasi ni dia mesti kena ada basic dia nasi, udang, telur dengan serunding. Contoh kalau ada menu-menu lain tambahan dia boleh paling maksimum 4 menu yang kena ada dalam nasi tumpang. Okey. Kita biarkan pembantu chef akan memasukkan. Itu cari-cari. Daun kelapa ni ada jenis-jenis daun kelapa. Pisang. Daun pisang. Maaf. Okey, ada jenis-jenis daun pisang ni yang sesuai kan. Kalau untuk bila kita nak buat kita punya nasi tumpang ni, daun pisang yang paling sesuai untuk kita guna orang Kelantan panggil pisang galo. Pisang galo. Tapi dalam bahasa mudah dia, kalau tak silap saya lah, bahasa mudah dia kita nak pisang benggala. Pisang benggala. Sebab betul. Daun dia lembut sebab sedikit. Tekstur, bukan. Sebab tekstur daun itu yang quite macam keras sedikit supaya easy untuk kita nak gulungkan dia tu, jadikan dia sebagai kelongsong. Dia boleh kelongsong lah dalam bentuk kun. Okey, kita cuba masukkan sekarang? Boleh, boleh. Saya dapatkan satu. Okey, terima kasih. So, yang pertama kita ambilkan nasi dia dahulu sebagai base bawah dia. Make sure bila kita nak masukkan, kita masukkan satu sudu. Okey, kita masukkan satu sudu. Kita tekan. Okey, bila kita dah masukkan tu, kita akan tekap dia sampai kat bawah. Okey. So kita akan tekap dia sampai ke bawah, so jangan risau. Maksudnya dia tak perlulah tunjuk tak perlulah nasi sampai ke bawah semua. Kita akan tekan dia sampai dia turun ke bawah. Okey, once kita dah rasa padat dekat bawah ni. Okey. Sikit je chef. Kena tambah sikit lagi nasi boleh? Tak, dia satu sudu satu sudu je. Sebab satu sudu nasi, kita akan letak lagi serunding, lepas tu kita akan letak lagi nasi, kita akan letak lagi. Okey, letak dulu. Kita letak dulu. Okey, kita dah letak ni, dan kita akan letakkan kita punya serunding dahulu. Serunding dahulu. Ya. Kita letak satu sudu juga, kita letak kat bawah. Dan kita letak ni sama juga. Okey, so kita tunjukkan kamera sikit. Okey, kita boleh masukkan dekat dalam ni. Nampak? Okey. Once kita dah masukkan serunding, kita akan letak balik nasi dia. Satu sudu juga. Okey, sudu kedua ni besar sikit. Dia depend atas kita kan. Atas kita. Atas tokek lah kan. Ya, betul. So kita tekan sedikit supaya dia mampat dekat bawah, and then at the same time kita repeat balik metode yang sama. Tolak dia ke bawah. Tolak ke bawah, lepas tu lauk kedua terus masukkan chef. Nanti kita tunjuk yang dah siap. Okey, boleh? Okey. Lepas tu kita akan masukkan yang kemudian kita masukkan udang. Kalau
Wan perasan semua lauk-lauk dia pun kita tengok dalam keadaan kering. Right? Sebab sama juga dia punya tu sebab kita nak telur. Kita nak prolong dia punya chef life ni lah. Ataupun memanjangkan jangka hayat makanan tersebut. Berapa lama boleh tahan ni? Berapa lama boleh tahan? Kebiasaannya contoh kalau based on apa yang saya belajar sebelum ni, bila kita buat malam, bila kita bungkus pukul 12 malam kan, kebiasaannya sampai pukul 12.30 hari dia boleh makan lagi lah. Maksudnya peniaga tu start buat pukul 12 tengah malam tu? Start buat pukul 8 malam. Nak masak nasi apa semua. Maksudnya kami pergi beli pagi tu dah pukul 8 malam tu dah sedia. Ya, betul. Okey, masukkan yang tu pula. Okey. Tak, kita masukkan yang ini saja dulu. And then kita masukkan kita punya nasi las. Ini untuk basic kita buat yang asas kita kepada asas lah. Kalau kita nak buat 7-8 lauk, makan masa setengah jam ni habislah buat pergi Malaysia kita. Okey, so kita mampatkan last kali baru kita mampatkan. Minta maaf. Kita mampatkan and then kita tutup dia. Tutup. Kita semakan dengan lidi. Ada certain yang dia akan lidi and then ada certain lagi dia akan tunjuk cara dia menggunakan lutut. Sebab dia nak dapatkan ni kan. Ni. Ya, betul. Nak dapatkan lekuk dia. Ya, betul. So nak selamat kita gunakan kita punya lidi lah dulu sementara, right? So kita akan cucuk sini, kita akan cucuk dekat sini lah hujung dia ni. Okey, so kita dah siap nasi tumpang kita yang nasi tumpang. Ini yang dah siap lah. Iaitu kita punya end product nasi tumpang yang dah siap. Okey. Terima kasih banyak-banyak chef. Dan atas nasi tumpang ni ada kuih gato. Betul. Okey, sekarang kita bersama dengan Chef Ida pula untuk mengajar kita untuk menghasilkan kuih gato. Ada dua jenis kat sini chef. Ada warna hijau satu, ada warna putih satu. Apa bahan-bahan asas dan chef boleh mungkin tunjukkan step by step. Silakan chef. Tak sempurna rasanya kalau datang Kelantan tak makan benda manis kan? Betul. So orang Kelantan mana manis? Betul. Okey. So kat sini kita ada tepung pulut dah dicampurkan dengan tepung gandum. Kita ada gula, kita ada minyak, kita ada air gambir dan kita ada sebut penang air gambir. Air gambir. Okey, kalau kita tengokkan kepada sejarahnya, memang di asalnya dibuat daripada air gambir. Gambir tu yang kita tahu gambir daripada Sarawak tu gambir apa ni? Gambir yang kita makan dengan sirih tu. Okey, air gambir tu kita perlu rendamkan dulu dan ambilkan air dia sahaja. Okey. Sekarang kita kena campurkan ke semua bahan kecuali minyak. Kita teruskan buat demo lah. Kita masukkan tepung dulu. Okey. Air. Bantu chef. Alright, kita ada gula. Masukkan gula. Okay, masukkan gula. Kalau saya lihat di sini dia lebih kurang macam kalau dekat selatan kuih lopes. Ada perbezaan ke? Sama ke? Tak, dia lebih kurang sama. Waktu makannya pun waktu pagilah biasanya. Tapi macam kita tahu kuih kato ni dia sebenarnya dah dilupakan kerana sebab orang dah start kepada makanan-makanan baru dah. Okey, tapi biasanya dulu kita makan pada waktu kerailah kenduri, waktu perayaan. So sekarang kita perlu inovasikan balik supaya dia tidak lapuk di hujan dan tak lekang di panas lah. Dan saya nampak ada beras pulut yang telah digoreng di sana. Apa fungsi dia? Disangai. Okey, ni beras pulut yang disangai ni dia sebagai hiasan atas kuih kato yang dah siap supaya bila kita makan tu kita bukan rasa sekadar chewy. Dia tetap akan rasa macam ada satu tekstur lain supaya dia menambahkan rasa untuk kita makan inilah tak muak lah rasanya. Okey, sekarang bila kita dah campur, semua, so dia akan jadi dough yang dah. Bila maksudnya campur sekali dengan kita campurkan, kita tunjukkan. Okey, campurkan terus. Ini air gambir. Air gambir. Ini air apa? Ini minyak yang kita akan campurkan pada loyang lah. Okey. Ini air kapur. Air kapur. So apa yang menjadikan apa fungsi macam air gambir, kapur? Gambir dan kapur ni adalah gambir ni adalah pewarna. Pada waktu dulu kita gunakan gambir ni sebagai pewarna. Kalau kita tengok pada zaman dahulu warnanya macam coklat sikitlah. Disebabkan oleh reaction antara air kapur dan air gambir ni. Okey. So kita akan gaulkan dia sebagai menjadi dough lah. Kalau yang menjadi dough yang dah siap yang kita tunjukkan di sana. Okey, ini adalah yang dah siap lah. Dough yang dah siap yang kita akan masukkan di dalam loyang. Okey. Kita akan masukkan di dalam loyang. Maksudnya kita tekan. Kita akan tekanlah. Kita tekan dan kita letakkan minyak. Ya. Supaya dia tidak melekat. Betul. Proses kukusnya nanti bila dah 20 minit untuk kita kukus dan selepas sejuk baru kita boleh potong mengikut bentuk yang kita nak lah. Okey. So bila dah ditekan semua sekali, okey. So kita akan kita akan kukus lah. Okey. Kita boleh tunjukkan teruslah. Okey. Kita letakkan. Okey, bagi kasih dia tekan dulu.
Okey, untuk memaniskan dia, kita nampak ada gula Melaka atau sini panggil nisel. Nisel. So untuk memaniskan dia kita kena makan dengan selain daripada kita salutkan dia dengan kelapa bersama garam, kita juga ada air nisel sebagai drizzle. Itu yang kita kata manis tu. Dan serta kita boleh letak dalam kukusan. Dan hasil kukusan kalau kita boleh tunjukkan terus, dia warna dia memang dah warna coklat. Ya, ini adalah hasil kukusannya lah. So selepas kita dah kukus selama 20 minit, so ini adalah hasil kukus, tapi kita tak boleh potong lagi lah sebab dia still lagi panas. Okey, maksudnya kena potong bila waktu dah sejuk lah. Waktu dah sejuk kita kena melalui proses penyejukan dulu, baru kita boleh potong. Okey, maksudnya warna tu tak kisah kita letak warna pandan ke ataupun warna. Tak, okey, ini adalah aslinya. Oh, ini aslinya. Menggunakan air gambir. Ini adalah perisa pandan dan itu adalah perisa ubi kayu. Oh, maksudnya itu dah dah divariasikan. Tapi yang ini yang paling asli. Ya, menggunakan air gambir. Ini tak boleh potong kalau nak tunjuk sikit. Dia akan jadi tak cantik lah. Okey, so kita kena lalu proses penyejukan dulu. Okey, untuk air nisel pula. Okey, air nisel. Okey. Biasanya macam mana? Okey, air nisel ni kita perlu tambahkan je air nisel dengan daun pandan lah supaya memberi aroma yang wangi dan sedikit air lah. Okey. Itu lebih straightforward lah. Itu lebih straightforward, tak ada apa, cuma kita just campur lah. Itu air nisel dah siap. Air nisel yang dah siap. Okay, so dia akan jadi pekat lah, dia tidak cair. So dia akan pekat macam ni. Okey, maksudnya dekat atas ni kita boleh, saya ambil satu Okey. Mungkin chef boleh tuangkan sikit kan, kita nak tunjukkan final produk kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Ini perisa ubi kayu. Ini ubi kayu. Maksudnya masa tepung tadi masukkan ubi kayu yang disagat terus. Ya. Kayu yang disagat. So ini adalah jangan masuk air gambir pula. Salah pula ni. Ini adalah air nisel atau air gula Melaka. So kita ambil sikit. Dia pekat ya. So kita drizzlekan saja di atas supaya dia memberi rasa yang manis lah. Kalau kita suka manis, so banyaklah kita letak. Kalau kita tak suka manis, so kita letak sikit lah. Okey. Itu dia manisan yang perlu kita rasa kalau datang ke Kelantan. Tapi yang pastinya kita kena rasa yang original lah. Doktor. Itu baru kita rasa betul-betul. Itulah budaya masyarakat orang Kelantan sebenarnya. Saya pun tak pernah masak kuih menggunakan air gambir ni. Ini kali pertama saya mendengarnya. Dan mungkin kita boleh cuba selepas ini. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua chef kita pada hari ini. Terima kasih kepada Chef Syakir. Dan juga terima kasih juga kepada pembantu Chef Syakir. Terima kasih kepada Chef Ida. Terima kasih juga kepada kedua pembantu Chef Ida. Dan sudi berkongsi kepada kita semua macam mana nak bungkus nasi tumpang ataupun nasi tupai dan juga macam mana untuk menghasilkan kuih kato ini. Baiklah. Seterusnya, kita akan teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda semua, kita nak bercakap berkenaan dengan mendalami tentang budaya masyarakat Kelantan ini melalui tarian tradisional. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika.